Bila kita belajar fungsi eksponen, kita mesti belajar fungsi log. Dia memang ada kaitan antara fungsi eksponen dengan fungsi log. Okay, sebelum kita lihat, saya nak kenalkan dulu apa itu fungsi log. Kalau saya tulis balik okay, fungsi eksponen tadi apa? Fungsi eksponen y sama dengan b kuasa x. Itu yang dimasukkan sebagai fungsi eksponen. B kuasa x, eksponen asas b. Manakala bagi fungsi log, okay, bagi fungsi log ataupun fungsi logaritma, nama singkatan ni ialah fungsi log. Okay, bentuk dia mesti tulis begini y sama dengan log untuk log asas b. Okey, b ni kita tulis dia di kaki g. Dan g kan dia ada ekor di bawah kan? Tulis b macam b subscript, b tu dia subscript untuk log. Log y sama dengan log b x. Ini nama dia fungsi, ini nama dia fungsi log. Okay, jadi saya nak highlightkan kat sini tulisan log tu. Okay, dia mesti dia tulis seperti yang saya tunjukkan tu. Log subscript b. Kalau awak tulis begini, log b, salah B ni mesti kecil saja berada di kaki dia. Jadi itu maksudnya log asas B. Sebagaimana eksponen juga ada asas, log juga ada asas. Dan juga dia tertakluk pada macam syarat-syarat bagi fungsi eksponen tadi. Okey. Cuma ini yang kadang-kadang anda akan sedikit terkeliru bila bercerita pasal fungsi log dengan fungsi eksponen. Fungsi log ni dia sebenarnya dia terbalik dengan fungsi eksponen. Apa ni dia kalau kita ajar dia pun dia akan macam terbalik, pembalikan bagi fungsi eksponen. Bagi setiap fungsi log dia akan ada fungsi eksponen. Begitulah sebaliknya. Sebab tu kita kena ada kalanya kita perlukan anda mesti tahu kedua-duanya. Bila nak menyelesaikan fungsi eksponen, ada kalanya kita kena gunakan fungsi log. Dan sebaliknya, jika fungsi log kita ialah y sama dengan log bx yang saya tulis tadi ni, y sama dengan log bx, fungsi eksponen dia, jika dan hanya jika tu, ayat tu kan, jika dan hanya jika, maksudnya, kalau fungsi log dia y sama dengan log bx, fungsi eksponen dia ialah dalam bentuk ni, x sama dengan b kuasa x sama dengan b kuasa y. Jadi kalau saya tulis kat sini, kalau ini ialah fungsi eksponen saya, ini ialah fungsi log saya, y sama dengan log bx, fungsi ni, bentuk eksponen dia, kalau awak nak jadikan dia bentuk eksponen, dia adalah bentuk x, ini, sama dengan b, asal dia berapa? Kuasa y. Nampak tak? X sama dengan b kuasa y. Apakah bentuk dia? Dah tentu dia bentuk eksponen. Ini adalah bentuk eksponen. Eksponen asas b. Cuma kali ini kedudukan y dan x dia berubah. Kalau macam tidak seperti sebelum ni. Iaitu kalau kita belajar bentuk eksponen yang mula-mula ni tadi, nampak? Eksponen y sama dengan b kuasa x. Sekarang kita jumpa x sama dengan b kuasa y. Kedua-duanya adalah bentuk eksponen. Cuma apa beza dia? Apa beza fungsi eksponen yang pertama dengan fungsi eksponen yang kedua? Asas dia sama kan? Kedua-duanya asas b. Asasnya ialah asas b. Cuma eksponen yang kedua tu, ni, dia mempunyai bentuk log seperti ni. Bentuk log dia ialah yang ini. Y sama dengan log bx. Jadi kalau y sama dengan bx, dia ada bentuk log yang lain. Bentuk log dia bukan y sama dengan log bx. Jadi fungsi log yang saya highlightkan warna merah ni, ini fungsi log yang saya highlightkan warna merah ni, apakah bentuk eksponen dia? Bentuk eksponen ni yang di bawah ni, x sama dengan b kuasa y. Jadi kat sini secara tak langsung awak dah tahu ada kaitan antara fungsi log dengan fungsi log dengan fungsi eksponen. Okey, cuba lihat contoh 1.61. Saya ada bagi beberapa contoh. Okey, contoh yang di bawah ni. Contoh yang di bawah saya dah tuliskan Okey, bentuk log
eksponen. Okey, jawapan dia semua dah ada di bawah tu. Cuma kadang-kadang awak tengok berpinar sikit mata awak kan. Macam mana nak tulis. Okey, saya tulis balik Saya tulis balik. Okey, katalah bentuk saya, kita kata apa? Bentuk kalau bentuk log saya y sama dengan log b x. Bentuk eksponen mesti x sama dengan b kuasa y. Okay, katalah saya ada fungsi 2 sama dengan log 5/25. Log 5/25. Jadi kalau lihat kat sini, y sama dengan 2, b sama dengan 5, x sama dengan 25. Apakah bentuk eksponen dia? Kalau y sama dengan log bx, x akan sama dengan by. Jadi di sini bentuk eksponennya ialah 25 sama dengan by. B sama dengan 5, y sama dengan 2. 5 kuasa. Kita kata kosong sama dengan log 10 bagi 1. Ini bentuk log dia. Apakah bentuk eksponen dia? 1 sama dengan 10 kuasa kosong. Itu adalah bentuk eksponen dia. Lagi apa kalau ambil contoh yang lain? Saya bagi satu contoh lagi. 1/2. 1/2 sama dengan log 64 bagi 8. X sama dengan 8. Jadi X 8 sama dengan 64 kuasa 1/2. 64 kuasa 1/2 tadi saya ada sebut tadi kan. Dia adalah dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk eksponen. Hukum asas eksponen. Jadi kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa 2 64. Jadi betul lah punca kuasa 64 sama dengan punca kuasa 2 64 sama dengan 8. Begitu juga contoh-contoh yang lain ada dalam muka surat 60. Jadi dan bila bercerita pasal log, bila kita bercerita pasal log ni, sebelum saya pergi pada hukum asas log, yang lain dia punya ajar je. Okay, hukum asas log ni ada perkara yang awak perlu ingat. Kalau awak lihat dalam kalkulator awak, kalau lihat scientific calculator tu, okey, nak jawab log memang kenalah gunakan kalkulator. Okey, kita ada dua. Kalau log yang biasa kita tulis ialah log begini. L-O-G, log. Log ni dia ada asas. Kalau kita ada log asas 10 ke, katalah kita ada log asas berapa, asalkan nilai dia positif. Log asas 7 dan sebagainya. Itu maksudnya asas bagi log. Dan kita juga ada log asas E. Ya, kita ada log macam eksponen asas E tadi. Kita juga ada log asas E. Okey, bagi ada dua perkara yang perlu awak tahu kat sini bila bercerita pasal log. Jika log tersebut ialah log asas 10. Ya, log tersebut ialah log asas 10. Seperti mana? Seperti yang ni. Log asas 10. Lazimnya log asas 10 dia akan tulis begini sahaja. Log asas 10. Iaitu dia akan tulis log sahaja. Tanpa ditulis asas dia. Asas dia tak ada. Itu bermaksud dia adalah log asas 10. Contohnya apa? Kalau saya tulis y sama dengan log 7. Y sama dengan log 7. Katalah log 7 contoh. Jadi log ni log asas berapa? Sini ialah log asas 10. Walaupun perkataan 10 tersebut tidak ditulis. Jadi kalau awak lihat dalam kalkulator, ada button LOG tu, itu ialah log asas 10. Log yang lain daripada asas 10, mesti dia tulis berapa asas dia. Contohnya log asas 7, log asas 6 dan sebagainya. Hanya log asas 10 saja, nombor 10 dia tak tulis. Mana itu standard dia. Dalam kalkulator tu dia adalah log asas 10. Manakala yang kedua tadi, log asas E ni. Ni pun unik juga. Log asas E, sebab E ni dia ada nilai special. Bagi log asas E sahaja. Ulang bagi log asas E sahaja, dia akan tukar kepada tulisan ni, ln. Mungkin sebagian besar daripada anda dah jumpa perkataan ln ni. Ln ni ialah natural log. Dalam muka surat 61 ada. Natural log, ataupun bahasa Melayu dia log asli.
Sebab tu, kalau awak lihat kalkulator, selain daripada LOG tu, ada button LN. Pastikan scientific calculator anda ada dua button ni. Satu log, satu lagi LN. Log ialah untuk asas 10, LN ialah untuk asas E. Jadi kalau saya boleh ringkaskan, katalah kalau saya ada contoh kat sini saya ada Y sama dengan ln 2x. Contoh. Ini contoh Y sama dengan ln 2x. Saya bagi contoh begini. Ini maksudnya ln ni apa? Ln ni ialah log asas E. Ln ialah log asas E. Jadi ini juga bermaksud saya boleh tulis log ni seperti ni. Y sama dengan log E 2x. Dia adalah dua fungsi yang sama. Jadi ini penting awak tahu. Ini memang perlu awak tahu. Apa beza log dengan ln? Log saja ialah log asas 10. Ln ialah log asas E. Okey, hukum asas eksponen ni, sebagaimana hukum asas log, kita juga ada hukum sebagaimana hukum asas eksponen yang saya dah tunjukkan tadi. Di sini juga ada hukum asas bagi log, ada 11 yang saya senaraikan. Okey, saya tak ada niat nak suruh awak hafal lah ke sebelah-sebelah ni, tapi anda perlu tahu apa ni sebagian besar daripada 11 hukum asas ni. Dalam contoh-contoh yang saya akan beri nanti, saya akan terangkan sekali dia punya hukum asas yang perlu anda gunakan. Yang lain-lain, bila anda katalah anda membuat satu penyelesaian, anda berjumpa dengan bentuk log, bentuk eksponen, untuk tahu langkah seterusnya, apa yang perlu dibuat ke atas bentuk-bentuk tersebut, rujuk pada hukum asas log dan hukum asas eksponen yang saya berikan ni. Okey, untuk penggunaan hukum asas log dan hukum asas eksponen ni, sebenarnya dia perlu digunakan kadang silih berganti. Ada kalanya anda perlu gunakan sekali, ada kalanya anda gunakan berulang kali ataupun serentak antara hukum asas log dengan hukum asas eksponen ni. Okay, saya nak beri contoh. Okey, contoh ni ada dalam muka surat 63, 64. Okay, ada beberapa contoh, saya dah senaraikan jalan kerja dan jawapan. Cuba saya nak highlightkan kepada beberapa contoh. Katalah contoh C. Contoh C saya ada muka surat 63 ni, contoh C, dia kata pemudahkan LNI kuasa 3x. Ini bentuk dia. Bentuk LNI kuasa 3x. Jadi kalau saya tulis balik, setelah saya ada soalan tu beri LNI kuasa 3x. Pemudahkan, selesaikan ataupun sebagainya. Okay, seperti jika kita berjumpa dengan keadaan begini, okay, sebelum kita nak selesaikan, kita kena tukar maksud pemudahkan tu, kita nak selesaikan dia, nak pemudahkan dalam bentuk yang lagi ringkas. Mana kita boleh ringkaskan. Okey, perlu diingat, ini ialah apa ni? Ini ialah log asas E bagi E kuasa 3x. Tapi lepas tu lazimnya ditulis dalam bentuk ln. Jadi bila kita nak mempermudahkan dia, bagi fungsi-fungsi yang berbentuk log, dia berbentuk log, tapi kat sini awak lihat E ni ada kuasa. E kuasa 3x, dia dalam bentuk log ln E kuasa 3x. E kuasa 3x ni dia macam mirip bentuk eksponen, sebab x dia berada pada kedudukan kuasa. Okey, untuk fungsi yang berbentuk log begini, jika dia mempunyai kuasa seperti ini, ln E kuasa 3x, E itu ada kuasa. Apa saja yang ada dalam bentuk log dan dia ada kuasa. Kuasa tu kita boleh bawa dia ke bawah. Kuasa tu kita boleh bawa dia turun. Itu bahasa biasa lah. Maksudnya apa? Kalau ln E kuasa 3x, saya boleh tulis dia begini. Kuasa ni, saya boleh bawa dia turun ke bawah. Jadi saya boleh tulis dia sebagai 3x. Sebab kuasa dia 3x kan? Okey, saya tulis color lain lah. Jadi awak nampak. Yang warna biru tu ialah kuasa tadi. 3x. Saya boleh bawa turun. Dan saya boleh kekalkan ln-E. Sebab kuasa dia saya dah bawa turun. Tinggallah ln-E sahaja. Seperti ni. Seperti yang saya tunjukkan ni. 3x ni tadi asalnya mana? Kuasa. Sebab dia dalam bentuk log.
sama ni dalam bentuk log. Satu syarat dia mesti dalam bentuk log. Apa yang saya kenapa saya boleh turunkan kuasa dia, sebab tu ciri-ciri bagi log. Kuasa dia boleh dibawa turun, dia letak di depan saja. Dia jadi 3x ln e. Ini hanya boleh untuk log saja. Yang lain-lain tak boleh. Fungsi linear tak boleh, fungsi kuadratik tak boleh, fungsi eksponen pun tak boleh. Eksponen tu kita kena tukar je dari log dulu, baru kita boleh buat operasi begini. Ini hanya berlaku dalam bentuk log. Jadi kat sini apa? Maksudnya kat sini, ambil peringatan. Jika anda ingin menyelesaikan masalah matematik dan perkara yang anda nak selesaikan macam X tersebut, selalunya kita nak cari X sama dengan berapa kan? Dan X tersebut berada pada kedudukan kuasa. Salah satu cara dia ialah kita tukar keseluruhan persamaan tersebut jadi bentuk log. Barulah kuasa dia kita boleh turunkan. Jadi saya harap semua beri perhatian kerana anda akan jumpa benda ni banyak kali dalam kuliah kita ni. Okey, 3x ln e kita boleh ringkaskan. Okay. Mulai hari ni ingatlah sampai bila-bila bahagian ln e ni. ln e ni nilai dia sama dengan 1. ln e nilai dia sama dengan 1. Jumpa je ln e sama dengan 1. Jumpa je ln e nilai dia sama dengan 1. Tak payah kita kalkulator, hafal je. Kan senang. Dia ln e sama dengan 1. Untuk ln e saja. Kenapa ln e ni sama dengan 1? Kita ada hukum asas log tadi, hukum asas log yang ke-6. Hukum asas log yang ke-6. Iaitu hukum asas log yang ke-6 dia mengatakan apa? Kalau saya jumpa log asas B bagi B. Sama. Log asas B bagi B nilai dia sama dengan 1. Dalam erti kata lain, kalau saya ada log asas 2 bagi 2, nilai dia mesti sama dengan 1. Lagi apa? Saya ada log asas 10 bagi 10 sama dengan 1. Tapi log asas 10 selalunya dia tak tulis kan? Jadi yang 10 ni kita boleh buang. Jadi log 10 je dia sama dengan 1. Tak percaya, awak tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator, log 10 mesti jawapan dia 1. Kalau tak sama dengan 1, kalkulator awak salah tu. Tukar kalkulator lain. Itu antara ciri dia. Jadi kat sini kenapa ln ni sama dengan 1? Sebab hukum asas dia kita berdasarkan hukum asas ni. Kerana ln e tu maksudnya apa? ln e tu maksud dia ialah log apa tadi? Asas E bahagi E. Nampak? Asas dia E, nilai dia pun E. Sama kan? Jadi dia sesuai dengan hukum ini. Sebab tu sama dengan 1. Ini bermakna apa yang tinggal tadi? Jadi keseluruhan persamaan ni 3x darab 1 sama dengan 3x. Ini jawapan dia. Sebab tu kita boleh ringkaskan. Kalau kita ringkaskan persamaan ni, ln e kuasa 3x, kalau saya ringkaskan, dia akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan 3x saja jawapannya. Seperti yang ada dalam nota kuliah lah. Ni ada beberapa petua tau. Ada beberapa perkara yang perlu awak tahu bila awak nak selesaikan persamaan, nak ringkaskan persamaan 3x darab ln e ni. Nampak? Awak perlu selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Kat sini nanti tanpa tekan kalkulator pun anda boleh selesaikan. Okey, contoh lagi. Patutlah saya beri contoh lagi. Soalan D dalam soalan ketiga. Saya diberi fungsi ni. Diberi 10 kuasa log log x kuasa 2 sama dengan 25. Jadi soalan dia, berapakah nilai x? Mana x berada pada kedudukan kuasa. Nampak? X berada pada kedudukan kuasa. 10 log x kuasa 2 sama dengan 25. So, x tu sama dengan berapa? Itu maksud dia. Nampak tak? X berada pada kedudukan kuasa. Okay, jika kita jumpa keadaan ni, untuk dapatkan nilai x, kita kena bawa turun x dulu. Barulah kita boleh selesaikan untuk dapatkan nilai x. X tu perlu dibawa turun dulu. Jadi macam mana nak bawa turun dia? Kenapa x tu perlu dibawa turun? Sebab x tu berada pada kedudukan kuasa tadi. Jadi nak bawa turun x tersebut,
Satu je cara yang ada, iaitu kita kena logkan keseluruhan persamaan tersebut. Nak tukar jadi log pun boleh, nak tukar jadi ln pun boleh. Selalunya ada dua option je. Awak gunakan log asas 10 ataupun ln. Itu saja. Log ataupun ln. Maksudnya apa? Tukar, logkan keseluruhan persamaan. Logkan keseluruhan persamaan tersebut. Okay, katalah kat sini saya pilih log. Sebab dalam persamaan ni dia ada log. Dia guna log. Saya nak gunakan log juga lah. Maksudnya saya boleh gunakan, kat sini ialah log asas 10 ni. Sebab dia tulis perkataan log, maksudnya saya nak gunakan log asas 10. Jadi keseluruhan persamaan ni saya akan tukar jadi log. Bila saya tukar jadi log, dia jadi apa? Saya akan tukar kiri dan kanan log 10 kuasa log X kuasa 2 sama dengan, kalau sebelum ni dia sama dengan apa? 25 je kan? Sekarang kita boleh, kalau sebelum ni dia sama dengan 25, kalau kita logkan, dia akan jadi log 25. Ini maksudnya kita logkan keseluruhan persamaan di bahagian kiri dan di bahagian kanan. Jadi, bila kita logkan, kenapa kita logkan tadi? Apa tujuannya? Kenapa kita logkan tadi? Dia tak boleh suka-suka logkan tau. Kenapa kita logkan? Kita logkan dia sebab kita nak selesaikan untuk X. X berada pada kedudukan kuasa. Untuk tujuannya kita perlu bawa turun X tersebut. Barulah kita boleh logkan dia. Sebab itulah saya logkan tadi. Sebab itu tujuan je log. Dan saya pilih log asas 10. Sebab dalam fungsi tersebut memang ada log asas 10. Jadi bila saya logkan fungsi tersebut, bahagian kuasa tadi dia boleh turun. Okey, yang saya tulis warna biru ni sebab banyak sangat perkataan log ni, takut awak terkeliru. Yang saya tulis warna biru tu ialah kuasa dia. Jadi saya turunkan kuasa tadi, log X kuasa 2 kan. Ni dia punya kuasa tadi. Okey, just untuk tujuan pemahaman saya letak dia dalam kurungan. Just nak bezakan itu ialah kuasa yang anda bawa turun ni. Yang kita bawa turun ni. Kita bawa turun ke depan. Dan tulis balik fungsi yang asal. Tulis je balik. Jadi anda akan nampak log 10. Okey, kuasa dia dah bawa turun kuasa 1 sama dengan log 25. Ini betul. Dengan log 25. Okey, tengok apa yang kita boleh ringkaskan. Ini yang pentingnya petua tadi. Hukum asas log muka surat 62 tu. Apa petua-petua ataupun hukum-hukum yang kita boleh gunakan. Okey. Kat sini yang jelas ialah log 10 ni. Okay, log 10 ni apa? Log 10 ni adalah log 10 bagi 10. Tadi saya baru sebut, kalau log asas yang sama dengan nilai dia, log X dengan X, kalau X sama dengan B, nilai log dia bahagian ni akan sama dengan, bahagian ni sama dengan 1. Jadi, saya boleh tulis balik persamaan tu, dia akan jadi log X kuasa 2, darab berapa? Darab 1, sama dengan log 25. Jadi bahagian 1 ni, 1 dapat log X kuasa 2, dapat berapa? Yang tinggal ialah log X kuasa 2 saja. Log X kuasa 2 sama dengan log 25. Kita belum dapat lagi berapa X. Kalau log X kuasa 2 sama dengan log 25, nampak tak? Di kiri kanan dia sekarang ada log. Kita ada log untuk X kuasa 2 dan kita ada log untuk 25. Asas dia sama. Okey, sekarang ni saya nak highlightkan bahagian tulisan log saja. Okey, tengok yang ada tulisan log ni. Kita ambil warna hijau pula. Sini ada log. Ini log 10. Di sini pun log 10. Dia sama kan? Okey, jadi kalau dia sama, kita boleh ringkaskan lagi. Kita boleh buang log tersebut. Jadi kalau dia sama saja. Kalau tak sama tak boleh. Dia akan jadi X kuasa 2 sama dengan 25. Sebab apa? Sebab X, kenapa kita boleh ambil X kuasa 2 sama dengan 25? Sebab di kanan dia log dia sama. Jadi kalau X kuasa 2 sama dengan 25, kita just kena corak lah. Berapa kali berapa sama dengan 25. Kita tahu X akan sama dengan 5. Sebab 5 kali 5, 25. Ataupun, kalau kat sini kalau ada satu step lagi, kalau ada satu step, just nak share lah. Mungkin ni satu tip. Kadang kita terpinga-pinga kan. Okey, X kuasa 2 sama dengan 25.
kan saya nak hilangkan kuasa 2 ni. Kalau saya buat log lagi sekali, 2 ln x sama dengan ln apa ni, ln 2 log x sama dengan log 25. Benda dia apa ni pun boleh. Tapi dia apa ni tu kaedah yang panjang. Cara dia ialah kita gunakan pertua eksponen. Kalau kita gunakan pertua eksponen, bagaimana saya nak hilangkan kuasa 2? Okey, saya kena punca kuasa 2. 25 punca kuasa 2. Apa maksud punca kuasa 2 25? Ini ialah x kuasa 2 darab x kuasa 2 kuasa 1/2 sama dengan 25. Punca kuasa 25 apa? Punca kuasa 25 kita boleh selesaikan. Punca kuasa 25 sama dengan 5. X kuasa 2 dalam kurungan kuasa 1/2. Ini ialah x kuasa darab 1/2. Pertua eksponen sama dengan 5. 2 darab 1/2 sama dengan x kuasa 1. X sama dengan X sama dengan 5. Ini dalam konteks kalau anda nak buat jalan kerja yang lagi detail. Tapi bagi kebanyakan pelajar selalunya dia dah boleh selesaikan pada peringkat ni. Kat sini pun dah boleh selesai. Kita tahu x mesti sama dengan x sama dengan 5. Berapa kali berapa dapat 25 kan? Dah tentu 5 darab 5. Cuma perlu diingatkan bila dalam konteks kuasa kita bukan hanya ada 5 darab 5. Ini kena fikir sikit lah. Sebab dia ada 2 jawapan ni. Kita 5 darab 5, kita juga boleh dapat negatif 5 darab negatif 5 sama dengan 25. Sebab tu dalam jawapan paling tepat kalau ditulis x sama dengan campur tolak 5. Maksudnya apa? Ada 2 nilai. Sama ada x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan positif 5. Berapakah x jika log 2x sama dengan 5 tolak log 2x campur 4? Okay. Itu kalau saya tulis balik, dia beri nilai ni. Iaitu log asas 2 bagi x sama dengan 5 tolak panjang ni, log 2 x campur 4. Okay, x sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Itu maksudnya. Soalan dia agak panjang. X sama dengan berapa? Log 2x sama dengan 5 tolak log 2x campur 4. Okay, berapakah nilai x? Sini ada beberapa pertua yang perlu awak tahu. Kalau lihat penyelesaian dia, kita akan berkait dengan fungsi kuadratik. Dalam contoh ni, okey, yang kita nak tahu ialah x. Okey, yang kita nak tahu ialah nilai x, nampak? X yang ini. Dan x ni dia muncul di 2 tempat. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan pun ada. Jadi satu cara kita susun dia. Yang ada x kita letak satu tempat, yang tak ada x kita letak satu tempat. Jadi bila saya susun balik, dia akan jadi log 2x. Okay. Kemudian saya nak bawa bahagian ni. Negatif log 2x campur 4. Negatif saya bawa ke sebelah kiri, dia jadi positif. Dia akan jadi positif log 2x campur 4. Okay, 5 tu tak ada x, jadi dia tinggal. 5 akan tinggal. Okay, jadi saya ada log 2 bagi x campur log 2 bagi x campur 4. Okey, jadi di sini perhatikan, adakah log kedua-dua log tu asal dia sama? Ya, kedua-dua log tersebut asal dia sama dengan 2. Okey, jika asal dia sama dan dia dalam bentuk campur. Asal dia sama dan dia dalam bentuk campur. Jadi kalau lihat pada pertua ataupun hukum asas log, kat sini dia gunakan hukum asas log. Okey, hukum yang jika 2 log asal dia sama, kita campurkan, dia sama juga kalau ditulis begini. Okey, dia sama juga kalau kita tukar dia dalam bentuk darab. Iaitu, saya ambil log 2 tadi. Log 2. Okey, saya tukar color lain ni, kata warna biru. Okey, yang pertama tadi berapa? Log 2, dalam kurungan saya letak.
Saya letak dalam kurungan supaya ada nampak perbezaan. Yang pertama ialah X kan? X. Yang ini. Yang kedua ialah X campur 4. Okey, dua bahagian ni saya boleh darabkan. Sebab dia log asal dia sama dan dia berada dalam kedudukan campur. Jadi ini adalah X darab, saya boleh darabkan kedua. X darab X campur 4. Saya boleh ringkaskan begini. Sama dengan 5. Jadi log 2 X darab X campur 4. Bagi dua bahagian X tersebut, dia dalam bentuk campur kerana log dia sama asasnya, kita boleh darabkan kedua-dua bahagian tersebut. Dan dia boleh jadi terringkas ni. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Okey. Kalau sampai sini nak tekan kalkulator pun susah sebab kita ada X, bahagian X yang kita tak tahu nilai dia sama dengan berapa. Okay, dalam bahagian ni, dalam kes ni dapat. Dia berbeza dengan contoh-contoh yang tadi kan. Dalam kes ni, okey, fungsi kita apa? Log 2 X darab X campur 4 sama dengan 5. Okey, bila ini adalah satu contoh di mana awak perlu tukar dia dalam bentuk eksponen. Apakah bentuk eksponen bagi bentuk log begini? Okay, masih ingat? Kalau fungsi kita ialah, okay, saya tunjuk di sini. Kalau fungsi kita ialah Y sama dengan log B X. Ini bentuk saya tulis dalam tulisan yang lain. Kalau lihat dalam apa ni? Dalam rumus tadi, biru dah ada. Okey, saya tulis warna merah. Kalau fungsi kita Y sama dengan log B X. Apakah bentuk eksponen dia? X sama dengan B kuasa Y. Jadi Y dan contoh ni sama dengan 5. X, inilah bahagian X. B sama dengan 2. Tengok semua nampak apa yang saya cuba tunjukkan ni. Nampak macam complicated kan? Tapi itu pattern yang kita boleh apa ni, kita boleh ambil. Jadi saya boleh tulis begini. Bentuk eksponen ya. Bentuk eksponen bagi fungsi ni, saya tulis warna hijau. Bentuk eksponen dia ialah X, iaitu bahagian X campur 4 sama dengan B kuasa Y. B sama dengan berapa? B sama dengan B sama dengan 2. Y sama dengan 5. Jadi saya boleh tulis begini. Nampak kita dah tukar. Ini saya tukar yang warna hijau tu dah bentuk eksponen bagi bentuk log di atas tu. Kalau siapa yang tak nampak ataupun tak jelas, sila bagi tahu saya akan cuba ulang. Kalau anda diam, maknanya saya andaikan anda boleh follow Okey. Jadi apa yang kita boleh Hello. Tak jelas. Okey, saya dengar ada macam ada pelajar nak tanya tapi suara dia tak jelas. Boleh ulang semula, doktor? Ulang di mana? Yang part log BX tu. Okey, yang mana? Daripada mana? Daripada tulisan biru ke tulisan merah ni? Merah. Daripada tulisan merah tu, doktor. Ni XBY. Ya, betul. Okey. Saya cuba Kalau ini ada, kalau lihat apa ni? Ini hukum dalam apa ni? Format dalam bentuk log. Kalau bentuk log, apa bentuk umum dia? Y sama dengan log B X. Ini bentuk umum bagi log. Dia bisa ada asas dia. Macam kita ada bila kita bercerita pasal fungsi. Contohnya apa? Kalau kita bercerita pasal fungsi linear, apa bentuk umum dia? Y sama dengan mx campur c. Bentuk linear. Bentuk kuadratik, y sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c. Lagi apa? Bentuk eksponen, y sama dengan bx bagi bentuk eksponen. Bentuk log, apa bentuk umum bagi fungsi log? Ini bentuk umum. Y sama dengan log B X. Jadi tak langsung kita ada 4 ni. Ini semuanya bentuk umum. Bentuk umumnya. Dan dia, kalau bentuk spesifik ni maknanya dia ada nombor-nombor yang tertentu.
Okay, kalau balik contoh tadi. Okey, ini bentuk umum bagi fungsi log. Bagi setiap fungsi log, jika ini bentuk umum dia akan ada bentuk eksponen dia. Apakah bentuk umum bagi eksponen? Bagi setiap bentuk log, ada bentuk eksponen. Apakah bentuk umum bagi eksponen? Bentuk eksponen mesti macam ni. Dia mesti dalam bentuk, ada asal dia, B kuasa X. Apa bentuk log kita tadi? Jika bentuk log saya ialah seperti ni. Y sama dengan log BX. Y sama dengan log BX. Bentuk eksponen bagi bentuk log ni ialah X sama dengan B kuasa Y. X sama dengan B kuasa Y. Ni ulanglah banyak kali. Y sama dengan log BX. X sama dengan B kuasa Y. Ataupun kalau saya tulis dalam bentuk apa ni? Saya tulis dalam bentuk color lah. Dulu kita belajar kat sekolah banyak color kan? Okey, Y. Saya nak colorkan Y. Hitam. Sama dengan, kemudian saya ada log B. Okey, B pun dia ada peranan ni. B warna biru. Lepas tu X warna hijau. Supaya anda boleh nampak apa yang saya cuba sampaikan. Okay. Jadi apakah bentuk? Maksudnya doktor, daripada fungsi log tu kita tukar kepada fungsi eksponen lah kira. Ya. Tapi ada cara dia. Okey doktor. Kalau fungsi log kita ialah Y sama dengan log BX, bentuk eksponen dia. Bentuk eksponen bagi fungsi tersebut dia mesti begini. Itu yang saya supaya anda jangan tertukar, terutamanya tempat X dan tempat Y. Bentuk eksponen mesti X, tempat X kan? X sama dengan B. Itu saya tulis biru. B kuasa Y. Y warna apa tadi? Y warna merah. Kalau Y sama dengan log BX. X sama dengan B kuasa Y. Dia akan nampak apa ni? Akan nampak apa ni? Kalau baru first time tengok anda akan keliru. Kenapa anda kata keliru? Sebab bentuk eksponen, bila kita cerita pasal saya risau anda terkeliru dengan bentuk eksponen yang saya sebut tadi. Bentuk eksponen, bentuk umum eksponen ialah Y sama dengan BX. Y sama dengan BX. Ini bentuk eksponen. Ini eksponen. Ini bentuk eksponen. Yang ini apa? Yang saya tulis X sama dengan BY itu apa? X sama dengan BY pun itu juga ialah eksponen. Bentuk eksponen. Jadi kat situ ada dua bentuk eksponen. Satu ditulis sebagai Y sama dengan BX. Satu lagi ditulis sebagai X sama dengan BY. Kedua-dua ni adalah bentuk eksponen. Tetapi bentuk eksponen yang di atas ni, yang saya tulis dalam color ni, bentuk eksponen yang ini, dia mempunyai bentuk log dia adalah bentuk log dia adalah seperti yang di atas ni. Bentuk log yang di atas ni. Dah delay sikit ni. Ni kalau ini X sama dengan BY, bentuk log dia adalah Y sama dengan log BX. Jadi saya nak awak lihat, awak ambil perhatian, boleh bezakan ni dua fungsi yang saya highlightkan ni, yang saya bulatkan ni, dia adalah satu fungsi yang sama. Cuma satu dalam bentuk log, satu dalam bentuk eksponen. Maksud fungsi yang sama ialah kalau awak lukiskan, awak akan lukis satu bentuk graf yang sama. Itu unik dia. Cuma kat sini kita tak belajar secara detail macam mana kita nak lukis. Dia sebenarnya dia ada dua fungsi yang sama. Ya, nampak macam dua fungsi tapi dia sama. Cuma bentuk dia saja yang tak serupa. Sebab tu, mana contoh tadi? Mana yang saya explain tadi kan? Yang saya explain kalau kita kata, kalau log saya, mana hilang pula? Kalau log saya ialah seperti ni. Ini sebab saya rujuk contoh 64 kan? Bila saya selesaikan, saya dapat pattern ni. Saya dapat pattern log 2 dalam kurungan X darab X campur 4 sama dengan 5. Ini bentuk log. Y sama dengan log BX. Okay, macam mana kita nak selesaikan ni? Awak nak selesaikan guna kalkulator pun tak boleh sebab kita tak tahu berapa X. Dalam kalkulator asas 2 pun tak ada. Kalau nak buat awak akan tukar asas je, tu dah jadi cerita lain.
Okey, kita samakan dia. Okey, ini adalah bentuk log. Y sama dengan log BX. Kita kalau tak boleh selesaikan terus, anda perlu tukar dia dalam bentuk log dia. Sorry, perlu tukar dia dalam bentuk eksponen dia. Jadi kalau Y sama dengan log BX, Y sama dengan 5, B sama dengan 2, X sama dengan X darab X campur 4. X darab X campur 4. Jadi saya tukar dia dalam bentuk log. X sama dengan BY. Berapa X tadi? X darab X campur 4 bahagian ini sama dengan BY. Mana B? B sama dengan 2. Kuasa Y. Y sama dengan 5. Jadi saya dapat fungsi yang warna hijau yang di bawah ni, yang saya highlightkan yang di bawah ni, itu ialah fungsi log. Itu ialah fungsi eksponen bagi siapa? Ini ialah fungsi eksponen, bentuk eksponen bagi fungsi log dalam soalan tu. Kalau awak lukis, kalau awak boleh lukiskan, awak akan lukis dua fungsi ni dalam satu bentuk yang sama. Dalam rajah awak ada satu rajah saja sebab dia akan mewakili kedua-dua fungsi. Dalam arti kata lain, inilah dua fungsi yang sama. Ini bentuk log dia, ini bentuk eksponen dia. Jadi setiap fungsi log ada bentuk eksponen dia. Macam mana dia punya calculation dia? Yang saya sebutkan tadi. Yang tadi Y sama dengan log BX, X sama dengan B kuasa Y. Okey, yang ini. Ini penting. Hafal lah. Kalau awak hafal, dia memang banyak memudahkan bila awak nak buat penyelesaian nanti. Okey, jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Apa yang kita boleh ringkaskan lagi? Okey, bila setiap peringkat tu cuba selesaikan. Cuba ringkaskan lagi. Kalau boleh selesaikan terus. Kalau tak boleh, fikir apa yang perlu dibuat. Okey, yang boleh kita selesaikan 2 kuasa 5 tu. Okey, 2 kuasa 5 kalau awak tekan 2 kali 2 kali 2 5 kali sama dengan 32. Lepas tu bahagian ni X kuasa 2. X darab X kuasa 2 campur dengan X darab 4X. Kita ada X kuasa 2 campur 4X sama dengan 32. Apa tujuan kita tadi? Tujuan kita nak cari X. Apa unik dekat sini? Kita bercerita asal dia bentuk log. Dalam bentuk log, tukar jadi eksponen. Bila tukar jadi eksponen, jumpa pula bentuk ni. Apa bentuk yang kita jumpa ni? Apa bentuk fungsi? Kita dah belajar log. Fungsi apa? Tak dengar. Tak jelas. Apa? Tak jelas. Tak jelas. Kuadratik. Bagus. Betul. Kita jumpa fungsi kuadratik. Kat mana? Kenapa kawan kita kata fungsi kuadratik? Saya yakin sebab dia nampak bahagian ni. X kuasa 2 ni. Betul lah. Jumpa je X kuasa 2. Dan dalam persamaan ni, dalam persamaan kedua ni, kita hanya X kuasa yang paling besar ialah X kuasa 2. Itu adalah fungsi kuadratik. Dan kalau kita susun dia begini, bila saya susun, dia akan jadi X kuasa 2 campur 4X. Kalau saya bawa 32 ke sebelah kiri, tolak 32 sama dengan kosong. Lagi jelas kita dapat itu dalam bentuk fungsi kuadratik. Kita tahu kalau ini fungsi kuadratik, A dia sama dengan 1, B dia sama dengan 4, C dia sama dengan negatif 32. Jadi awak dah boleh bayangkan kalau awak lukislah fungsi kuadratik ni, awak dah boleh bayangkan dia punya bentuk dia N ke, bentuk U ke, dia di mana dia punya nilai pintasan. Tapi bukan tu yang kita nak buat kan? Kita bukan nak lukis fungsi kuadratik. Soalan ni kita bukan minta fungsi kuadratik. Soalan ni tanya berapa X? Berapakah nilai X? Kena ingat. Berapakah nilai X? Kalau awak lukis fungsi kuadratik, sia-sia je. Walaupun lukisan awak cantik. Siap colorkan lagi. Sebab soalan ni dia tak minta pun. Cuma sini saya nak tunjukkan. Semasa awak nak menyelesaikan fungsi log, awak terjumpa bentuk fungsi kuadratik. Dan awak boleh dan awak perlu selesaikan X ni dalam bentuk fungsi kuadratik. So, gunakanlah apa yang awak belajar dalam fungsi kuadratik untuk selesaikan soalan ni. Walaupun soalan ni dia tak sebut pun langsung pasal fungsi kuadratik. Itu yang saya nak highlightkan kat sini. Itu yang pentingnya. Kalau awak jumpa fungsi linear, selesaikan dalam bentuk fungsi linear. Kalau jumpa fungsi log, selesaikan dalam bentuk fungsi log. Kalau jumpa fungsi eksponen, selesaikan dalam bentuk fungsi eksponen. Itulah dia punya tahap keperluan
pentingnya keempat fungsi tersebut. Jadi kalau lihat pada soalan ni, X kuasa 2 campur 4X tolak 32 sama dengan kosong. Berapakah nilai X? Kita nak cari nilai X. Berapakah nilai X? Kalau saya gantikan X ni ke dalam persamaan ni, dia dapat kosong. Masih ingat kita ada rumus kuadratik? Kita boleh selesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik. Kita ada apa? Negatif B campur tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca kuasa 2 bahagi 2A. Ataupun kita boleh gunakan, satu gunakan kaedah rumus, kedua gunakan kaedah pemfaktoran. Ini saya tak ajar, siapa yang tahu silakan. Dalam nota saya gunakan kaedah pemfaktoran. Saya sengaja tulis supaya awak ada option. Sebab rumus awak boleh gunakan, awak boleh rujuk nota nanti. Yang ketiga, ni ada dalam video saya. Gunakanlah kalkulator. Itu yang penting. Video tersebut. Dalam soalan ni, anda gunakanlah cara yang pertama, kedua, ketiga, maka ada sama. Yang penting jawapan betul lah. Jadi kat sini, kalau dari segi tips saya, paling mudah kalau anda tahu gunakan kalkulator, kat sini kelebihan dia. Mereka yang gunakan kalkulator, dia boleh dapat markah yang banyak tapi dalam masa yang singkat. Berbanding mereka yang gunakan kaedah yang pertama, panjang sikit jalannya tapi jawapan dia still betul, maka dia still sama. Jadi saya sarankan kepada anda nak gunakan salah satu daripada ketiga-tiga cara yang saya sebutkan ni. Jadi bila awak selesaikan, awak akan dapat dan nota X sama dengan 4 dan negatif 8. Ini jawapannya. Berapakah nilai X? Nilai X ialah 4 ataupun negatif 8. Okey, macam mana bentuk fungsi ni? Bentuk bagi fungsi log. Tadi kita dah ada fungsi kuadratik. Okey, bentuk umum bagi fungsi log. Mana dia? Dalam nota saya ditunjukkan. Okey, bentuk bagi fungsi log dia adalah berlawanan dengan fungsi eksponen. Ini bentuk dia. Bentuk dalam fungsi log. Kalau fungsi eksponen tadi, dia hanya wujud di kawasan Y yang positif. Fungsi log pula wujud di kawasan X yang positif saja. Dalam bahagian X yang negatif, di bahagian ni X negatif kan? Fungsi tersebut tak wujud. Dia hanya wujud di bahagian X yang positif saja. Dan dia akan memintas titik koordinat. Ini betul titik koordinat X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Itu mesti titik pintasan. Dan dia tidak akan memintas paksi Y. Semakin hampir dengan paksi Y. Begitu juga di atas dan di bawah. Menghampiri tapi dia tidak akan memintas paksi Y. Ini bentuk dia. Dia berlawanan. Sama ada dia makin meningkat seperti ini, masa semakin meningkat bergantung pada B. Asal dia kalau lebih besar daripada 1. Kalau asal dia antara 0 dan 1, dia akan berbentuk seperti ini. Contohnya log asal 2. Di bawah ni ada log asal 2 dan log asal 1/2. Ini bentuk dia. Patternnya lebih kurang sama je. Dia bergantung pada nilai B dia. Okey, yang ini apa? Okey, ni hubungan fungsi log dengan fungsi eksponen. Ini hubungan fungsi log dan fungsi eksponen. Okey, kat sini mungkin saya boleh terangkan tadi. Macam soalan yang kawan-kawan kita tanya tadi. Ada fungsi Y sama dengan Bx. Ini bentuk eksponen. Ini bentuk eksponen. Y sama dengan Bx. Ini bentuk fungsi eksponen. Fungsi log Bx asal dia bersama. Kata B kat sini 2, yang ni B pun 2. Eksponen asal 2 dengan log asal 2 kat sini. Bila kita lukis, dia seolah-olah macam reflect antara satu sama lain. Ini kalau saya lihat, saya bagi secara teori dia. Dan kalau saya tukar nombornya B tu, katalah dalam contoh di bawah ni ada B sama dengan 2, Y sama dengan 2X dengan Y sama dengan log 2X. Asal dia akan berbentuk seperti ini. Okey. Cuma yang saya nak beritahu kat sini, fungsi ni, inilah fungsi log. Bentuk eksponen dia akan jadi X sama dengan 2 kuasa Y. Jadi kalau fungsi X sama dengan 2 kuasa Y, inilah bentuk wajah dia. Wajah dia sama dengan fungsi Y sama dengan log 2X. Ini pun bentuk eksponen. Yang ini pun bentuk eksponen. Tapi dia dua wajah yang
dua rajah yang berbeza. Cuma antara X sama dengan 2Y ni, dia berkongsi rajah yang sama dengan Y sama dengan log 2X. Itu kau perlu berhati-hati dah bila kita pasal perbezaan antara fungsi log dengan fungsi eksponen. Setiap fungsi log ada fungsi eksponen. Setiap fungsi eksponen ada fungsi log dia. Jadi apa kat sini? Okey, ni eksponen asas I dan log asas I. Ni eksponen asas I dan log asas I. Ni bentuk dia. Bentuk pattern rajah dia. Okey, ini juga boleh ditulis sebagai Y sama dengan saya detailkan lagi, Y sama dengan log EX. Ataupun bentuk eksponennya, X sama dengan E kuasa Y. Yang di bawah tu adalah rajah untuk Y sama dengan log X. Y sama dengan ln X. Yang di atas ni ialah Y sama dengan EX. Jadi tujuan saya lukis ni supaya boleh lihat, boleh nampak perbezaan di antara kedua-duanya.